hotel sebanyak sekitar 800 orang. 4 stesen mengundi diwartakan di Marina Bay Sands dan 1 di Marriott South Beach dengan lebih banyak tempat akan diumumkan pada 7 Julai nanti. Mereka yang tidak dapat mengundi kerana tidak sihat boleh memohon supaya nama mereka disertakan semula ke dalam daftar pengundi selepas pilihan raya tanpa perlu membayar denda $50. Begitu juga bagi pesakit COVID-19 dan mereka yang dikuarantin atau menjalani SHN di rumah. Proses kiraan kertas undi juga diubah tahun ini. Pusingan pertama masih dilakukan secara manual, tetapi kiraan kedua akan dilakukan dengan menggunakan mesin. Kiraan semula juga dilakukan jika jurang undi kurang daripada 2%. Sebelum ini, hanya calon atau ejen mengira undi boleh memohon bagi dilakukan kiraan semula. Menurut ELD lagi, hanya tanda pangkat X dalam kotak yang ditetapkan di kertas undi akan diterima. Tanda-tanda lain atau yang di luar kotak tidak akan diambil kira dan akan dianggap sebagai undi rosak. Para pengundi juga boleh memilih untuk menggunakan pena khas yang disediakan atau membawa pena sendiri. 215 kes baru jangkitan COVID-19 dilaporkan 10 kes di kalangan masyarakat. Juga ujian inovasi tanpa sentuh sedang dijalankan di lapangan terbang Changi. Laporan cuaca dibawakan oleh Mitsubishi Electric. Julai ialah hari mengundi. Parti-parti politik yang menampilkan 6 calon atau lebih dalam pilihan raya ini akan menyampaikan siaran politik parti mereka dalam 4 bahasa di televisyen dan radio. Siaran politik parti dalam bahasa Melayu yang pertama akan disiarkan esok 8.30 malam di Suria. Hi, I'm Jason. And I'm Zhen Long. And we are the owners of Beihu Cooks. During these times, right, we cook around 50 to 60 meals a day. It's a tough thing, but at least we make sure that people have food to eat. We do this in hopes of helping those people that need extra help to get through this tough time. So we cook for a living. Then that's our only way to give back to the needy. Then we just hope that they like the modern twist of our cai fan. On behalf of KFC, we'd like to salute the service crew of the F&B industry. Your dedication and hard work to continue to serve food during this very difficult time is highly commendable and has kept us going. Thank you very much. A big thank you to all invisible heroes from KFC. Stay strong, Singapore. Bertemu kembali, Parti Demokratik Singapura SDP mengadakan rapat online untuk membentangkan butiran manifestonya ingin menjadi pilihan alternatif segar dan menyeluruh. Encik Daman Huri Abbas yang juga anggota Jawatankuasa Eksekutif Pusat SDP berkongsi rancangan parti itu untuk membantu rakyat Singapura mengharungi masa-masa sukar ini, yang termasuk bantuan keuangan kepada rakyat yang diberhentikan kerja, bayaran bulanan bagi pesara serta menggantung GST hingga akhir 2021. The GST is a regressive tax applied across the board on everything, when the PAP could easily have excluded basic needs, reducing price of rice, sugar, water, milk, eggs, among them.
Parti Pekerja WP pula membentangkan hala tuju dan peranannya selaku parti pembangkang. Dalam rapat online sebentar tadi, WP menyatakan komited untuk menjadi suara alternatif yang memperjuangkan pandangan-pandangan rakyat yang pelbagai. Salah seorang anggota WP, Encik Faisal Manap, berkongsi cogan kata kempen partinya iaitu manfaatkan undi anda. Dihadiri anggota-anggota partinya yang lain seperti Cik Sylvia Lim dan Encik Pritam Singh. Rapat online ini juga menampilkan muka-muka baru calon parti itu. Seorang daripada mereka, Encik Abdul Sharif Abu Kasim yang bertanding di GRC East Coast. WP berkongsi tekadnya untuk menjadi parti pembangkang yang kuat agar proses pembangunan masyarakat dan negara dapat dilaksanakan dengan cara yang lebih telus serta berkesan. Parti Pekerja bertekad untuk menjadi wakil rakyat yang menyalurkan suara dan aspirasi anda di Parlimen. Parti Pekerja berpegang dan percaya kepada prinsip demokrasi di mana perlu adanya semakan dan imbangan, check and balance di Parlimen. Kami menolak laungan mana-mana pihak yang mengatakan dominasi suatu parti politik seperti yang berlaku sekarang adalah sihat dan terbaik bagi negara. Dan kita beralih ke laporan saham. Bursa Singapura ditutup tinggi hari ini, indeks ST naik sekitar 20 mata. Polis Hong Kong telah memberkas lebih 30 orang kerana mengambil bahagian dalam perhimpunan-perhimpunan haram serta melanggar undang-undang keselamatan negara. Bantahan-bantahan dilancarkan di Causeway Bay menentang undang-undang tersebut yang berkuat kuasa hari ini. Polis melepaskan gas pemberi mata dan pancutan air untuk menyuraikan penunjuk perasaan. Seorang lelaki ditangkap kerana mengibarkan bendera kemerdekaan Hong Kong. Polis Hong Kong mengatakan perhimpunan besar-besaran seperti ini menggugat keamanan dan ketenteraman awam. Bantahan terbaru ini dilancarkan sedang Hong Kong memperingati ulang tahun ke-23 penyerahan wilayah itu kepada China. Angkatan Bersenjata Singapura SAF akan memainkan peranan genting dalam pemulihan negara. Demikian menurut Menteri Pertahanan Dr. Ng Eng Hen semasa di upacara menyambut Hari SAF. Dalam ucapannya, Dr. Ng menyentuh tentang kesan pandemik COVID-19 serta ancaman sedia ada termasuk pengganasan dan pertikaian maritim. Upacara Hari SAF tahun ini disafti menggantikan perbarisan disebabkan pandemik COVID-19. Anggota NSMEN, NSF serta para pegawai sepenuh masa menyertai upacara tersebut menerusi sidang video dan penstriman secara langsung. Syarikat-syarikat dan badan-badan juga mengadakan upacara peringatan masing-masing sebagai meraikan Hari SAF. Dr. Ng juga menyampaikan anugerah kepada unit gempur terbaik iaitu Batalion Komando Pertama. Sehingga tengah hari tadi, Kementerian Kesihatan MOH mengesahkan 215 kes baru COVID-19 di negara ini. Sebahagian besarnya pemegang permit kerja yang tinggal di dormitori pekerja asing. Bagaimanapun ada 10 kes jangkitan dalam masyarakat. 6 daripada mereka adalah rakyat atau penduduk tetap dan 4 lagi pemegang pas kerja. Selain itu, ada 4 kes import dan kesemua mereka telah diasingkan atau diberi notis jangan keluar rumah setibanya mereka di negara ini. MOH akan memberi maklumat lanjut malam ini. Beberapa inovasi sedang dicuba di lapangan terbang Changi bagi mengurangkan sentuhan pada sesuatu permukaan di tempat-tempat utamanya. Misalnya di Terminal 1 dan 3, kios-kios ini mempunyai alat sensor agar para pengguna tidak perlu menyentuh skrin bagi membuat pilihan. Di tempat imigresen pula, lorong-lorongnya akan mempunyai sistem imbasan iris mata dan kenal wajah menggantikan imbas cap jari. Selain itu, sinar ultra ungu digunakan bagi membersihkan tempat-tempat pemegang laluan bergerak. Robot-robot pula digunakan untuk menyembur cecair pembasmi kuman di permaidani dan lantai. Semua langkah itu akan dilaksanakan di seluruh lapangan terbang Changi apabila perjalanan udara disambung.
Dengan laporan itu tadi, saudara, sekian berita untuk malam ini. Sehingga berjumpa lagi. Salam hormat.